Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Muklimah harap semuanya sihat-sihat ya. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi kelas PDPR bersama dengan Muklimah Zah. Okey, jom kita tengok topik apakah kita akan belajar untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek Jawi dan Khot. Jom kita tengok topik apakah untuk hari ini. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu ya anak-anak. Baiklah, sebelum tu anak-anak buka buku teks muka surat 14. Okey, hari ini kita akan belajar kata pinjaman bahasa Arab. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, kata pinjaman bahasa Arab ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, bahasa Arab asal yang dikekalkan. Yang kedua, bahasa Arab asal yang dimelayukan menjadi kata umum. Okey, baiklah. Ini adalah ciri-ciri kata pinjaman bahasa Arab asal yang dikekalkan. Ada 5 ciri ya anak-anak. Okay, ciri-ciri yang pertama, hamzah sejajar di akhir. Maksudnya, huruf hamzah pada perkataan tu pada akhir perkataan dia berada sama dengan huruf lain. Dia bukan berada di atas huruf ataupun di bawah ataupun di tengah, tapi dia duduk di sama, maksudnya sama dengan huruf lain. Tengok pada contoh ni. Okey, contoh wudu. Okey, hamzah dia duduk sama dengan huruf lain. Yang kedua, contoh qada. Hamzah duduk sama dengan huruf lain. Yang ketiga, hamzah di doa hamzah di belakang sama dengan huruf lain. Dia bukan hamzah duduk di atas alis ataupun di tengah-tengah, tapi dia duduk di belakang. Lepas tu sama sejajar ni maksudnya sama rata dengan huruf lain. Itu adalah maksudnya sejajar. Okey. Okey, baiklah. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, ta marbutah di akhir perkataan. Maksudnya huruf ta marbutah tu berada pada akhir perkataan. Contoh perkataan solat, huruf ta marbutah berada di belakang. Ni'mat, ta marbutah berada di belakang. Rakaat, ta marbutah berada di belakang. Madinah, ta marbutah berada di belakang. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, huruf asal. Maksudnya perkataan yang asal. Yang asal maksudnya dalam ejaan bahasa Arab asal. Contoh dalam ejaan Al-Quran. Maksudnya dalam perkataan Arab yang asal ni dia tak boleh ubah. Maksudnya perkataan tu asal dalam bahasa Arab. Okey, contoh sebagai contoh halal. Okey, halal. Kita tak boleh nak ubah ejaan halal ini. Dia memang macam tu. Perkataan asal Arab. Okey. Tayammum. Okey, tayammum perkataan asal bahasa Arab. Bahasa Arab pun dia eja macam ni juga. Okey, fardu. Bahasa Arab pun dia eja macam ni juga, asal. Dia tak boleh nak ubah perkataan pinjaman ini. Okey, yang keempat, haram. Haram kita tulis bahasa Arab pun macam ni juga. Dalam bahasa Jawi pun bahasa Jawi pula. Dalam tulisan Jawi pun kita eja macam ni juga. Kita tak boleh nak eja guna kaedah silang yang muklimah ajar sebelum ni. Tak boleh. Okey. Contoh yang jenis yang keempat ialah
mempunyai alif lam ta'rif. Okey, maksud alif lam ta'rif ni, alif lam dia berada di hadapan kalimah, perkataan. Okey, sebagai contoh, perkataan yang ada alif lam ta'rif ni adalah contoh yang pertama, assalam, alqa, al-qamar, ar-rahman, ar-rahim, al-ghazi, al-ghariz. Dia al. Kalau kita tukar kepada tulisan Rumi, dia akan jadi macam ni. Sekejap ya, Mukadimah buat contoh. Kalau contoh Ar-Rahman, kalau tulis bahasa Ar-Rahim, dia jadi macam ni. Tapi kalau tukar kepada tulisan Rumi, dia akan jadi al. Dia kena ada tolak ni. Nak ada tolak. Lepas tu kena buat ar-rah. Kalau ra dia tak boleh. Sekejap. Kalau dia kena ada ni. Kalau ra dia kena ar. Okey. Rahim. Macam tu. Okey. Yang dia beza. Kalau tulisan Jawi, dia kena tambah alif lam. Kalau kita rumikan perkataan, dia kena tambah ni, tolak ni. Okey. Difaham anak-anak? Okey. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri yang kelima, iaitu mempunyai alif maksurah. Maksud alif maksurah ni adalah bentuk alif maksurah. Ya, dia bentuk dia macam ya, tapi dia tak ada titik macam ya. Kalau ya, kita tambah titik 2 di bawah kan, macam ni. Tapi kalau alif maksurah ni, dia tak ada titik, tapi bentuk dia macam ya, tapi dibaca dengan huruf alif. Okey. Maksurah di akhir kata dasar. Okey, maksudnya contoh bagi perkataan yang mempunyai alif maksurah ni, yang pertama taqwa, fatwa, syura. Dia baca dengan vokal alif, tapi dia bentuk macam ya, tapi tak ada titik. Okey. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang kedua daripada kata pinjaman bahasa Arab itu, ialah bahasa Arab yang dimelayukan menjadi kata umum. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi kata pinjaman bahasa Arab yang dimelayukan. Okey, awak kena ingat ya. Okey, antaranya sahabat, mulia, majlis, okey, zikir, misal, hajat, sabun, kertas, kubur, zuriat, afiat, izin, sihat, sifat, umat. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi kata pinjaman bahasa Arab yang dimelayukan. Okey. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, Muallimah anak-anak salin nota ringkas dalam buku tulis mengenai bahagian kata pinjaman bahasa Arab, iaitu maksudnya awak buat dua kata pinjaman bahasa Arab. Okey, awak boleh rujuk nota yang Muallimah ni
ataupun awak boleh rujuk dalam buku teks. Okey, setakat ini saja pelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak boleh faham dengan baik. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Semoga anak-anak sihat dan terus bersemangat untuk belajar. Okey, Assalamualaikum.